Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ifan Raihana binti Hasna News. Pada kali ini, saya akan membuat perbentangan yang bertajuk Rumusan bagi Penghayatan Etika dan Peradaban. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, berikut merupakan senarai bagi topik-topik yang dipelajari dalam subjek Penghayatan Etika dan Peradaban. Di dalam bab 1 iaitu pengenalan ilmu etika dan peradaban ini, ia ada menerangkan tentang latar belakang bagi ilmu etika dan peradaban, di samping menjelaskan tentang definisi dan konsep etika daripada peradaban yang berbeza-beza seperti Barat, India, China dan Arab. Melalui bab 1 ini juga, ia ada membandingkan konsep etika berdasarkan kepada individu, masyarakat dan negara dan prinsip-prinsip asas etika yang boleh dijadikan panduan dan amalan dalam kehidupan seharian. Di dalam bab 2 iaitu teori-teori etika ada menerangkan tentang latar belakang kepada pengenalan teori-teori etika dan jenis-jenis teori bagi teori etika klasik seperti teori kebaikan dan teori teleologi dan teori etika moden seperti teori deontologi, teori keadilan dan teori hak asasi. Melalui bab 2 ini juga turut membincangkan kegunaan dan pengaplikasian teori-teori etika dalam kehidupan manusia. Di dalam bab 3 iaitu etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun, Islam dan Melayu ada menerangkan tentang hubungan citra semesta atau worldview dengan etika di dalam tamadun Islam dan Melayu dan menjelaskan tentang isu-isu etika dan peradaban dalam tamadun Islam dan Melayu seperti sumber etika dan prinsip utama. Melalui bab 3 ini juga turut menyenaraikan tentang nilai-nilai murni dalam tamadun Islam seperti amanah, tolong-menolong, pemurah dan sabar. Manakala bagi nilai-nilai murni tamadun Melayu pula seperti halus budi pekerti dan budi bahasa, memuliakan ibu bapa dan orang yang lebih tua, kesetiaan kepada pemimpin, mempertahankan serta membela keadilan dan kebenaran, mementingkan maruah dan harga diri, bermuafakat dan tolong-menolong dan amanah. Di dalam bab 4 iaitu etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun, China, India dan Barat ada menerangkan tentang hubungan citra semesta atau worldview dengan etika di dalam kepelbagaian peradaban Asia dan Barat. Melalui bab 4 ini juga turut menjelaskan tentang isu-isu etika dan peradaban dan nilai-nilai murni dalam peradaban Asia dan Barat. Di dalam bab 5 iaitu pemantapan kesepaduan nasional menerusi etika dan peradaban ada menerangkan tentang konsep kesepaduan sosial yang merupakan satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Dan kesepaduan nasional merupakan satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosio budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman, damai serta harmoni. Ia juga ada menjelaskan tentang proses dan usaha ke arah mencapai kesepaduan nasional. Dalam bab 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia ada menjelaskan tentang sejarah, definisi dan konsep yang berkaitan dengan perlembagaan yang merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dihasilkan berpandukan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi dan ia mengandungi perkara yang menjadi asas perundangan kepada negara. Ia juga turut menjelaskan tentang etos nasional dalam perlembagaan persekutuan yang merujuk kepada sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah masyarakat dan negara kita. Di dalam bab 7 iaitu penerapan etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi kontemporari, ia ada menjelaskan tentang konsep penerapan etika dan peradaban dalam konteks budaya dan komunikasi kontemporari. Ia juga melibatkan kepentingan bagi amalan kebebasan bersuara dalam konteks Malaysia. Melalui bab 7 ini juga, ia turut menghuraikan konsep hiburan hedonistik dunia global hari ini, media massa, elektronik, cetak, cyber dan konsep etika dalam penggunaan media komunikasi.
Di dalam bab 8 iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, ia menerangkan tentang kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian sama ada sebagai seorang pelajar atau pekerja dan kepentingan mereka untuk berperanan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Di dalam bab 8 ini juga, ia ada melibatkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi teras kepada kewujudan sesebuah masyarakat yang harmoni dan menyatakan tentang pentingnya usaha dalam mengekang amalan yang tidak beretika dan sentiasa menjaga alam sekitar daripada pencemaran. Di dalam bab 9 iaitu cabaran keterlestarian etika dan peradaban, ia melibatkan konsep keterlestarian etika dan peradaban secara umum. Ia juga ada menerangkan tentang cabaran-cabaran dan strategi dan langkah ke arah keterlestarian etika dan peradaban dalam konteks Malaysia. Secara kesimpulannya, subjek penghayatan etika dan peradaban ini banyak mendedahkan tentang nilai-nilai murni yang boleh dipraktikkan oleh semua individu atau masyarakat tanpa mengira umur, jantina, bangsa, agama dan negara. Nilai-nilai murni yang boleh dipraktikkan seperti menghormati, tolong-menolong, menjaga maruah diri, amanah, jujur dan sebagainya berpotensi untuk mewujudkan satu peradaban atau negara yang lebih berjaya. Misalnya seperti Malaysia memperoleh banyak kejayaan dalam pelbagai aspek kerana masyarakatnya yang berbilang kaum sentiasa bekerjasama dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Masyarakat di Malaysia sentiasa patuh dengan rukun negara dan perlembagaan negara juga telah membuatkan Malaysia berjaya mewujudkan suasana yang harmoni dan aman damai. Sekiranya nilai-nilai murni dan undang-undang negara tidak dipatuhi, dikhawatiri akan menyebabkan berlakunya pecah amanah, salah menggunakan kuasa, rasuah, jenayah, pergaduhan dan sebagainya. Oleh itu, semua pihak haruslah mengebling tenaga untuk bersama-sama mencegah dan mengurangkan etika negatif itu daripada berlaku. Misalnya, jenayah dan aktiviti rasuah yang kian berleluasa di Malaysia kini dapat dikurangkan dengan adanya kerjasama yang jitu oleh semua pihak. Bagi saya, subjek ini telah memberikan impak yang sangat bermakna kepada diri saya kerana adanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, saya juga berharap agar subjek penghayatan ini berkekalan dalam sistem pendidikan di Malaysia kerana banyak pengetahuan dan maklumat yang diperoleh daripadanya. Saya juga berharap semoga dengan pendedahan daripada subjek penghayatan ini, ia dapat membentuk saya dan masyarakat lain agar lebih mengamalkan nilai murni dan beretika demi menjadikan negara Malaysia ini sebagai sebuah negara yang dihormati, disanjung tinggi dan cemerlang dalam melahirkan generasi-generasi yang bijak pandai dalam aspek duniawi dan ukhrawi.